إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى سيدي شيخ المصنف شيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفضالي رحمه الله تعالى، وإلى سيدي المرحوم برهة صالح بن موسى الشاذلي المكي رحمه الله تعالى، وإلى المكرم سيدي بابا إسماعيل سبانجang حفظه الله تعالى، ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولكافة المسلمين والمسلمات. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian sifat yang ke-12. Basar artinya melihat. Wajib pada syarak pula, yakni wajib pada syarak juga di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Mengetahui, yakni belajar, serta mengaku putus di dalam hatinya, yakni yakin. Yakin apa? Belajar, makna di sini belajar sehingga yakin. Begitu maknanya. Baik, kalau sembahyang kita belajar fiqh, wajib belajar sembahyang sehingga reti sembahyang. Makna kalau tak reti sembahyang, tak sah lagi pelajaran kita, tak sempurna, tak lepas lagi fardu ain. Wajib belajar puasa sehingga reti puasa. Wajib belajar bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab aurat sampai reti menutup aurat. Wajib belajar bab istinja sehingga reti istinja, mengesahkan semayang. Wajib belajar bab membersihkan najis, menyucikan najis sehingga reti suci diri pada najis. Itu kewajipan fiqh. Adapun passion tauhid, wajib belajar sehingga yakin. Makna selagi tak yakin, wajib lagi belajar walaupun dah belajar. Makna kata dia dah belajar dah, khatam dah sekitar, tapi duk ragu-ragu lagi, tak kejap lagi dengan tauhid, wajib ulang semula walaupun dengan kitab yang sama. Begitu bab tauhid. Maka wajib mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya yang mukallaf. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat basar. Dia wajib belajar sehingga dia yakin, dia meyakini, dia i'tiqad pada zat Tuhan
ada satu sifat nama dia basar. Apa basar? Erti basar tu pelihat, sifat pelihat. Mana? Dan iaitu satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Makna kata sifat ni wujudi, bukan amrun i'tibari. Benda tu wujud semua. Sifat tu wujud semua. Ingat tak saya faham itulah. Sifat ada bangsa wujudi, ada bangsa amrun i'tibari. Ada yang tak ada, cuma ambil dia reti faham saja. Ada yang ada sungguh. Maka sifat yang ada sungguh hanya 7. Kita panggil sifat ma'ani. Daripada mula kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak. Ni masuk pula yang ke-4, yang ke-6 basar. Sifat ni ada sungguh di zat Allah. Macam mana kata ada? Boleh dapat dengan 5 panca indera. Mana tak nampak pun nanti di hari kiamat. Lau kushifa 'ainal hijab la ra'ayna. Kalau dibuka, disingkat hijab kita, nescaya kita melihat. Bukan kira lagi je. Makna kata benda hak pesi ada, boleh dengar, boleh tengok. Kalau bukanlah nanti, tapi tetap boleh tengok. Dia tak kira bila, dia kira boleh tengok. Tapi kalau sifat-sifat yang amrun i'tibari, sampai bila-bila tak ada tengok sebab tak ada. Faham saja. Hari kiamat agak tak ada tengok. Sebab bangsa tak ada. Syarat dia kullu wujudin atau kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'a. Tiap-tiap barang yang ada sah untuk didengar, untuk dilihat. Walau bukanlah. Itu syurga. Kalau nak kira ada sebab nak kira tak nampak, tak ada. Sekira-kira tak nampak sebab tak ada sebab tak nampak lah. Dah. Dia bukan kira lah. Janji boleh tengok. Mana ada? Syurga boleh tengok tak? Lah. Tak boleh. Adakah tak ada? Dah, ada. Cuma tak boleh tengok lah. Nanti selaya akan datang boleh tengok. Makna syurga tu benda ada. Tapi kalau sifat amrul i'tibari, benda amrul i'tibari memang benda tak ada. Jadi sampai hari kiamat tak boleh tengok, tak ada. Faham tak? So puas saya kata, pergi misal dari itu. Buah nyok tu jatuh daripada pokok. Duk angin tolak, buah nyok jatuh tu. Buah nyok tu nampak tak? Nampak. Jatuh tu nampak, dia jatuh. Tak nampak. Kita cuma nampak buah nyok tu turun ke bawah, tu jatuh. Tapi diri jatuh tu apa dia? Boleh tunjuk tak dia jatuh? Tak boleh, faham saja. Kalau daripada atas turun ke bawah, boleh jatuh. Takkan tu turun ke pergi lompat. Jatuh lah. Lari. Tu anak-anak duk berlari. Nampak duk berlari tu? Nampak tak diri anak tu? Diri anak nampak. Lari tu nampak tak diri lari? Tak nampak. Kita fahamnya kalau betul lari. Yang ni nama dia berjalan. Yang ni nama dia berangkak. Kita reti sahaja. Tak ada benda tak boleh tengok. Cuma faham. Maka benda yang tak ada sampai kiamat tak boleh tengok sebab benda tak ada. Tapi kalau benda ada akan tengok. Kalau tak ada nanti. So zat Allah Ta'ala. Lagi nampak tak zat Tuhan? Jadi Tuhan nampak tak? Tak nampak. Tapi beriman. Selagi akan datang boleh tengok. Pasal Tuhan ada. Dan begitu juga 7 sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala ni kita boleh tengok bila? Nanti apabila dibuka hijab. Sebab sifat tu ada. Mana 7 sifat tu? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, basar, sama basar. Nanti akan masuk yang ke-7 kalam. Yang ni sekarang sifat ke-6 basar. Apa? Sifat pelihat. Ada di zat Allah Ta'ala. Kita beriman tu. Lepas tu dengan sifat ni jadi apa? Dengan dialah, yakni dengan sifat basar inilah Allah melihatkan segala benda-benda dan benda-benda yang ada dan ianya tidak buta. Dengan sifat basar inilah Allah melihat. Sama tak dengan makhluk? Tak sama. Laisa kamitslihi syai', mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Makhluk melihat dengan perantaraan mata. Tu pun mata kadang-kadang walaupun tak ada mata, kalau Tuhan tak bagi pula tambahan sifat lihat di biji mata kita ni, tak nampak juga. Bukti dia, orang buta ada mata tak? Kan lubang kita tak apa. Ada mata, ada ingatan. Tapi tak boleh tengok juga. Tu makhluk. Ada pun Tuhan dia bukan melihat dengan mata. Mata dia melihat dengan sifat. Nama sifat tu basar, lihat. Jangan duk bayang. Pasal apa untuk kita hurai siap? Sebab Quran komen. Pasal apa? Hurai siap. Sebab saat kita tu orang duk bayang Tuhan ni zat dia berjuzuk-juzuk, beranggota-anggota. Yang mana kita bicara dalam kitab mukhalafah, dalam bab mukhalafah, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Dengan makna zat Tuhan bukan jirim. Yang ni bila sebut bukan jirim, zat Tuhan bukan beranggota, bukan berbahagian, bukan berketui, bukan berbentuk, bukan berwarna. Zat makhluk. Tak kita mengaji dah itu dengan lupa. Buat lupa dia leceh. Ngaji lah tu.
Jadi Allah SWT Muhammad, kita mengaji zat Tuhan bukan seperti zat kita. Maka kalau makhluk melihat dengan mata, Allah melihat dengan sifat basar, bukan dengan zat beranggota diri dia. Zat dia tu anggota, ada mata, Tuhan melihat dengan mata dia. Oh, je mata dia. Dia orang tak beli sifat 20. Orang tanya Tuhan melihat dengan apa? Tuhan melihat dengan mata. Tuhan melihat dengan mata. Mata lagu mana? Mata cara dia tak kena kalau sebut begitu pun. Sebab mata tu sifat makhluk dah daripada awal. Tak boleh dia kata begitu. Adalah mata yang tak dapat kita bayang. Oh, tak. Hang boleh sebut mata tak nak bayang. Tak nak bayang. Lagi nak sebut mata pada weh. Dia sebutlah daripada awal. Tuhan melihat bukan dengan mata, tapi dengan sifat basar. Ni melawak nak kata pasal bodoh nak sebagai ustaz ni tu tak mau mengaji dengan dia. Dia cakap tak ada adab apa. Bodoh ikut dan dia. Dia marah. Lawak ni lah, lawak. Orang Penang tak payah ada banyak tu lah. Macam dia pandai ringat. Dia marah. Sambil-sambil dia tulis di kitab tu. Allah Muhammad. Betul tak? Dengan dia lah, yakni dengan sifat basar lah, Allah melihatkan segala benda-benda yang ada. Pasal apa benda dah? Pasal kita nampak tadi tiap-tiap barang yang ada baru boleh tengok, tak ada nak tengok pula. Dan ianya tidak buta. Dengan sifat basar tu Allah tidak buta. Mana dalil yang Tuhan melihat? Firman Allah Ta'ala, dia main dalil yang sama dengan sifat sama itu. Wa huwas sami'ul basir. Bermula Allah Ta'ala yang mendengar, lagi yang melihat. Tuhan kalau selalu dia sebut dalam Quran, kalau dia nak sebut sifat sama atau sifat basar, dia tak umum sekali. Dia tak umum satu, dia akan umum dua sekali. Wa huwas sami'ul basir, atau dia kapur sami' dengan satu lagi. Wa huwas sami'ul alim. Dia takkan asingkan. Pasal apa? Allah SWT Muhammad, sebab ulama kata sifat sama kita mendengar dengan melihat ini benda yang Allah SWT Muhammad. Kalau sekira-kiranya Tuhan ambil daripada kita dua-dua ni, putus jalan ilmu. Kita mengaji ada dua ni, ada melihat, ada mendengar. Kalau mendengar dengan melihat, tak ada satu boleh pilih, tak ada dua, tak boleh mengaji. Sebab itulah kita belajar dalam bab ta'rif hukum mukalaf dan fiqh. Setengah daripada syarat mukalaf, orang pun nak dikira sebagai orang yang mukalaf yang kena tanggungjawab hukum, ialah dia tak buta dan pekak sekaligus. Kalau dia buta dan pekak sekaligus, dia nak mengaji ke mana? Tak mukalaf, tak mayang tak apa, walaupun dia tak gila. Nak mengaji ke mana? Kalau dia pekak, paling kurang dia boleh tengok cara semayang. Kalau dia buta, dia boleh dengar orang cerita macam mana cara semayang. Kalau rukuk, orang cerita kat dia, tangan tunduk bawah sikit, tangan dia sentuh kepala lutut. Dia faham tu rukuk, dia boleh gambaran. Tapi kalau dia buta dan pekak sekaligus, dia nak mengaji ke mana? Maka dia bukan mukalaf walaupun dia tak gila. Ni ada suruh semayang juga. Kita mau semayang, dia kata, loh, hak jelek dengan tak pekak berlambat apa yang aku bantu. Allah SWT Muhammad. Tu. Sebab itu Allah SWT Muhammad kemudian kalau perhati, Tuhan kalau dia bermain sifat sama basar, dia akan sebut sama dulu baru basar. Wa huwas sami'ul basir. Mendengar dulu baru melihat. Pasal apa? Ulama-ulama kata kerana sifat pendengar ni lebih istimewa daripada sifat melihat bagi makhluk. Bagi makhluk. Bukan Tuhan. Tuhan sifat sama basar dia dua-dua intisyaf, nyata segala benda. Untuk makhluk sifat sama lagi daripada basar. Pasal apa? Cuba tengok. Kita belajar dengan ambil ilmu ni, melihat lagi ke mendengar lagi maknanya? Mendengar lagi. Saya cakap ni bukan kita nampak visual apa, tapi kita dengar lebih. Saya adalah tulis sikit yang tulis. Takkan tulis daripada habis, saya bukan pelukis, mampu je lah. Ni sikit yang tulis lagi. Hak selebih saya dah cerita. Jadi orang yang tak apa dengar, orang yang tak apa tumpu tadi, jadi tak ada nak konsentrate kan? Sebab dia orang yang nak kena tengok. Kalau orang nak kena jenuh buat slide show lah, aku tak boleh mengajar kan? Orang nak kena buat slide show tu kan? Tapi cerita dia, boleh ilmu ni dengan mendengar lagi daripada melihat. Sebab itu Tuhan jadikan kita keluar daripada perut kita, mata tak celak lagi, dengar dengan apa? Lepas tu suruh azan. Azan lagi iqamah. Maka ulama jalan ambil ilmu, ia dengar lagi daripada lihat. Bukti dia cuba tengok, orang buta banyak dalam Quran. Dia buta, tapi telinga dia dengar. Tapi kalau pekak, berbekak habis Quran. Nak dengar Quran dia mana? Jadi, lebih lagi orang yang mendengar. Sami' al-basir. Baru Sami' al-basir. Kemudian dia kata, kemudian bagi sifat basar ini berapa takluk? Ada 3 kat sini. Dia guna, kita tak bisa guna, kita jauhi. Hari kita tak buat kita jauhi. Pinjam kita orang, kita rugi. Dia tak apa nak clear je lah.
Kok ni Allah? Bukan dia. Jadi Allah Muhammad baik. Ada berapa takluk ni? Ada tiga takluk. Dan bagi sama' dan basar itu dia bukan sekali. Sebab sifat sama' dan basar takluk dia sama. Itu dalam bahasa dia tak, dalam sama' dia tak sebut takluk kan. Dia sebut dalam bahasa dia sebab sama. Dan bagi sama' dan basar itu ada tiga takluk, ada tiga fungsi kegunaan dia. Mana? Yang pertamanya ta'alluq suluhi qadim. Artinya patut dan padan sedia kala bagi mendengar dan melihat. Ingat tak suluhi qadim kita dah guna satu titik segala. Suluh maksudnya patut. Ingat tak patut padan. Sifat basar dan sama dan juga basar sama. Ada tiga takluk. Pertama nama dia takluk, kegunaan dia takluk suluhi qadim. Apa suluhi? Ingat suluhi kita faham kita. Suluhi maksudnya kepatutan atau layak Tuhan mendengar pada masa azali. Patut, layak, padan Tuhan mendengar pada masa azali. Pasal apa dia abang begitu? Pasal nak pergi faham dulu. Si takluk, bila Tuhan ada sifat sama, ada basar, seperti mana tak ada mula bagi sifat sama basar, begitulah Allah mendengar dan melihat tanpa ada mula, walaupun makhluk belum ada. Nak cerita kemampuan dia melihat dan melihat. Faham tu belum? Hari orang tanya dia dengar, siapa dia cakap? Dia tengok, sampai dia tak ada apa lagi. Tak, kita nak bahas kata dia mampu dulu. Bukan cakap dia tengok lagi, mampu tengok. Mampu tengok lain, tengok lain. Dia tahu? Saya berjam mata. Orang untuk saya nak buat bersedih parti kan, for my cake. Happy birthday to you. Aku start dengan macam itu je selawat. Ya, happy birthday to you. Ada orang Muhammad. Jadi dia pun YouTube pada saya. Seorang untuk saya, dia buat my cake bang. Dia dapat surprise. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Waktu dia pejam mata tu, saya tengok lagi kek ni. Belum. Tapi sebenarnya saya mampu tak tengok maknanya. Mampu. Cuma tak buka mata tak tengok lagi. Kemudian Allah SWT bila orang buka mata, saya pun melihat. Adakah saya baru boleh melihat atau sebelum tu boleh melihat dah? Sebelum tu saya dah mampu, layak melihat, cuma tak mau melihat. Tapi itu sebuah makhluk lah, pejam mata tak juga faham Tuhan pejam mata pula. Duk faham daripada awal Tuhan tak ada mata. Dia bijak faham Tuhan pejam mata pula. Tuhan pejam mata belum tu. Tak bukan. Maknanya pada waktu makhluk belum ada. Jadi bila makhluk ada, seakan-akan tak nampaklah sifat takluk sifat sama besar. Tak nampak. Walaupun makhluk belum ada, sudah patut dan layak Tuhan melihat pada sedia kala. Mampu dia melihat. Tak begitu. Kemudian Allah SWT Muhammad itu takluk pertama. Takluk kedua, yang keduanya tanjizil qadim. Apa tanjizil qadim? Artinya lulus dan berlaku mendengar dan melihat pada sedia kala. Tadi pada sedia kala tak ada makhluk. Jadi Tuhan hanya patut dan padan melihat. Sekarang disebut tanjizil qadim, dia melihat pula. Pada waktu tadi juga, lihat apa makhluk tak ada lagi. Tengok. Dia melihat pada sedia kala akan barang yang sedia ada. Apa barang sedia ada? Daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya. Tu. Yang kedua, takluk tanjizi. Tanjizi tadi. Apa tadi tadi? Lulus melihat, berlaku melihat tu. Dia apa melihat? Tadi dia mampu melihat, tak lihat. Nak cerita pasal mampu melihat. Sekarang dia melihat. Melihat tu pada masa azali. Sebab dia sebut qadim. Qadim masa tadi lah. Tanjizul qadim. Lulus melihat pada masa tadi. Yang dia pun melihat pada masa tadi. Orang pun tanya kita, Ustaz,
Pada masa azali kan itu Ustaz ada hurai. Masa azali ni makhluk tak ada. Dia tengok apa? Tu tengok benda yang ada. Apa yang ada? Zatnya dan sifat-sifat. Dia tengok zat dia. Dia tengok sifat dia. Oh, leken kalau dia boleh tengok hal lain diri dia sendiri, dia tak boleh tengok. Makhluk tak ada lagi, tetapi dia menyaksikan zatnya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang ada. Apa sifat ada? Sifat makna itu lah. Jadi dia melihat zatnya, zat Allah, sebab zat Allah wujud. Dan sifat yang wujud, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Kudrat, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ini sifat yang wujud, sifat ma'ani kita panggil. Jadi pada masa tadi makhluk tak ada, tetapi dia melihat zatnya dan sifat-sifatnya yang ada, iaitu sifat ma'ani 7. Pada masa ni makhluk tak ada lagi. Ada orang tanya Tok Guru Saleh, Baba tu yang pelik apa? Yang Baba India. Baba tu istilah petani. Di petani, Baba tu ayah. Perempuan ni mama lah. Jadi ayah, kalau panggil ayah gelaran. Anak murid di pondok dia panggil Baba. Kalau orang nak panggil tuan guru, dalam pondok panggil Baba, ayah, ayahanda. Jadi Allah Subhanahu orang tanya Baba, waktu tak ada apa, Allah Ta'ala je. Macam mana waktu tu? Lah waktu betul tak? Waktu pun Tuhan belum kita sebut waktu dari segi nisbah sebut je. Tak kala ketika mana tidak ada makhluk sampai waktu pun belum diciptakan. Tak buat apa lagi. Jangan dia bayang. Dia bayang tak lepas hati. Macam mana dia bayang gelap? Gelap tu makhluk tak? Ada lagi. Tak ada apa. Tak tahu nak bayang mana. Putih tu pun makhluk lagi. Tak boleh dia bayang. Ketika mana tak ada apa, dia pun bayang tu nak selepas kosong. Tiba-tiba dia terampung ruang dia. Hak tu masih ruang tak? Itu masih makhluk. Tak dapat bayang ketika belum dibuat apa-apa. Hanya Allah Ta'ala. Maka pada waktu azali lulus takluk sama dan basar tajil qadim, lulus melihat pada sedia kala, yakni dia melihat zatnya dan sifat-sifatnya yang wujud pada masa itu. Belum ada makhluk. Kemudian barulah yang ketiganya kegunaan sifat sama basar tanjih hadis. Ini baru ketiga. Tanjih hadis. Apa tanjih hadis? Lulus melihat, yakni dia melihat pada masa imkani, yakni dia melihat makhluk ketika dia menciptakan. Masa imkani itu masa apa? Masa mula-mula Tuhan buat start buat makhluk, kita panggil masa imkani lah. Daripada Nur Muhammad sampai ke hari kiamat. Baik penciptaan makhluk ni sampai hari kiamat ke ataupun lepas kiamat ke, ada cerita makhluk. Tuhan kita permulaan bercipta dah. Tuhan start kita waktu Nur Muhammad lah. Nur Muhammad Tuhan buat makhluk pertama. Start pada tu di masa imkani lah, masa penciptaan kita panggil. Hak sebelum ni masa penentuan tak buat lagi. Bila start buat Nur Muhammad, kita panggil masa imkani, sebelum masa azali, yakni tak ada makhluk. Bila Tuhan start buat Nur Muhammad ni, Tuhan akan berhenti hari kiamat ke ataupun lepas kiamat dia tidak buat lagi. Orang tanya kita, lepas ni buat lagi ke? Tak buat dah. Buat lagi lah. Kalau tak buat dah, makan buah dan surga habis ni. Tak nak dah apa tu? Dia buat lagi. Makna kata lepas pada tu, buat sampai ke bila-bila. Terus menerus buat. Masuk dalam surga, makan tak berhenti, makan. Tapi tak gemuk. Sini diteruk ni. Allah Akbar. Begitulah. Jadi Allah Sallallahu Muhammad nombor 3 takluk tanjizah hadis, iaitu lulus melihat pada melihat dan mendengar pada masa imkani, yakni dia mendengar dan melihat barang yang dicipta daripada makhluk pada masa imkan. Daripada Nur Muhammad, dia buat Nur Muhammad, dia dengar.
Dia nampak, dia dengar Nabi Muhammad. Dan dia buat makhluk. Dia buat Ibrahim, dia dengar, dia lihat Ibrahim. Dia buat Nuh, dia nampak Ibrahim, dia nampak Nuh, dia dengar Nuh. Sampai hari kiamat. Begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi barang yang dia buat, waktu kita mengaji tu, barang yang dia buat, dia nak buat sebelum tu dia kena berkehendak. Lepas berkehendak baru dia buat dengan sifat kudrat. Bila dia buat, dia lihat barang yang dia buat wujud. Dia lihat dan dia dengar barang yang dia buat. Tapi sebelum daripada dia hendak, sebelum daripada dia berbuat dengan kudrat, sebelum dia melihat, dia mendengar, apa dulu sebelum tu? Dia mengetahui ta'alluq ilmu dia, ingat? Dia mengetahui sebelum daripada dia buat, dia tahu dia nak buat apa. Dia tahu dia nak buat Nuh bila, Ibrahim bila, Musa bila, Ismail bila, Khidir bila, kawan ni bila, dia tahu dia semua dah. Belum buat lagi. Itu kita panggil dalam sifat-sifat Tuhan, sifat ilmu, sifat yang paling luas bahasa dia. Maha mengetahui dia. Baik. Kemudian, dan ta'alluq sama' dan basar itu, kegunaan sifat sama' dan sifat basar itu dinamakan ta'alluq inkishaf. Inkishaf. Apa inkishaf? Yakni nyata segala perkara yang ada itu dengan pendengar dan pelihat. Nyata habis. Dengan sifat sama' basar ni, nyata habis barang yang wujud. Tuhan dengar, Tuhan lihat dia. Nyata bagi dengar dan lihat dia. Bukan macam lihat dengar kita. Lihat dengar kita. Kalau dengar kita, dengar masuk, dengar suara. Takat dapat suara je. Kalau lihat, tengok benda berwarna. Kalau ada benda yang berwarna, baru nampak. Tu pun kena jelas. Kalau sama-sama, kita buat tahu benda apa. Ni laut. Kita, ni laut. Bawah laut tu ada ikan. Tu pun nama tu. Ikan tu ada warna tak? Ikan tu ada warna. Tapi main dengan laut ni, dia dalam, hak di bawah tak nampak dah walaupun berwarna. Tu sifat pelihat kita tu. Sampai tahu tu dia punya kelemahan dan takat tu. Ada pun Tuhan, tiap-tiap barang yang ada, bagi ada. Ada, Tuhan nampak, Tuhan dengar. Tak kira macam mana pun. Kalau dengar saya faham itu sama ada benda tu bersuara atau tak bersuara dia dengar. Kalau benda tu ada, berwarna tak berwarna, asal ada dia nampak. Nampak tak? Beza tak tu bagi ta'alluq inkishaf. Nyata habis, barang ada semua dia nyata. Dia dengar, dia lihat semua. Kita nak dengar kena bersuara, nak lihat kena berwarna. Maknanya tak nyata semua. Hak mana kita dapat aje lah. Tu pun telinga kita kuih lama kuih. Kuih tak apa dengan pak dia panggil. Duk basuh kereta tu. Apa dia sabun habis. Dia bak buat hang, buat main sabun habis. Dia bak. Mak, sabun habis. Apa dia? Mak ni, apa kata sabun habis ni? Mak tak dengar ni, mak buat kerja kat dapur. Pak dia kata, dia orang pekak. Bukan pekak itu. Dia tak lebih habis kita punya sifat peningat kita kuih lama kuih. Begitu juga dengan basar kita. Dulu tak pakai semata. Ke ada siapa-siapa di sini kelak daripada perut kayak macam tu. Siap ada tanda harga gitu ni. Nak tak senang kan. Dulu kelak tak pakai semata. Lepas tu pakai kan. Ada yang pakai daripada kecil, ada yang tengah-tengah, ada yang berumur pakai kan. Ada yang tukar banyak kali dah naik power. Tu nak abang kata, kita punya basar pun Allahu Akbar. Dahlah lemah, makin melemah. Ada pun Allah Ta'ala sedia lagi pula bakar sifat sama dan basar dia. Tidak ada mula bagi melihat dan mendengar dia. Tidak binasa melihat dan mendengar dia. Kekal sampai bila-bila. Begitu. Maka dia kata apa? Nyata segala perkara yang ada dengan sifat sama basar itu. Nyata itu dengan pendengar dan pelihat. Sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya, atau zat yang dinamakan jirim, atau sifat-sifat ma'ani yang baru yang dinamakan arad. Dia mendengar dan melihat tiap-tiap barang ada. Barang ada ni saya sebut, kita ada 4 tak ada lain bila tu lah. Barang yang wujud dalam dunia ni sampai bila-bila 4 je. Zat Tuhan, sifat ma'ani Tuhan, jirim, arad. Ingat pada kita. Faham mana orang? Faham mana ada? Faham mana ada? Muncak kita buat exam. Buat exam pakai tak main tau. Aduh, tak buat lah. Tak kena buat begitu. Benda wujud, mawjudat bahasa Arab ni.
maujudat. Ada 4 saja. Allah maujudat. Dia ini barang yang wujud ada 4. Ada 4 je benda wujud dalam dunia ini. Yang pertama, sedia, lagi, berdiri dengan sendiri. Ni dah salih, tak salih dulu, masa ingat kan nanti. Yang pertama, sedia, lagi berdiri dengan sendiri. Yang kedua, sedia tetapi menumpang. Yang ketiga, baharu tetapi berdiri sendiri. Yang keempat, baharu dan juga menumpang. Benda yang ada. Boleh? Baik. Jadi kalau orang kata kita dalam bahasan tauhid, benda yang wujud ada berapa? 4 saja. Tak ada lain daripada itu. Lain daripada itu amr itibari, benda yang tahu saja, ataupun ma'dum, benda yang memang tak ada langsung. Contoh, anak bagi Tuhan, ada tak? Tu bukan amr itibari, memang tak ada terus. Ma'dum kita bagi. Isteri bagi Tuhan, ada tak? Ma'dum, tak ada terus. Kawan bagi Tuhan ataupun sekufu bagi Tuhan, sesuatu yang serupa dengan Tuhan, ada tak? Tak ada, tu ma'dum, tak ada terus. Amr itibari, nak ke ada pun tak, nak ke tak ada pun tak, kita faham saja. Tapi kalau wujudi, benda yang ada hanya 4 jenis. Apa dia? Tengok. Yang pertama, sedia. Mana sedia? Qadim lah. Sedia, lagi berdiri dengan sendiri. Apa dia benda yang sedia? Kau tak menumpang. Zat Allah. Zat Allah sedia, dan dia tak menumpang zat dia. Yang kedua, sedia, mana qadim, tetapi menumpang. Apa dia? Sifat Allah. Dia sedia tapi menumpang apa? Menumpang di zat Tuhan. Yang ni bertenggak di zat Allah. Sifat dia memang tak boleh berdiri sendiri, dia kena menumpang sifat dia. Tak boleh tanggal. Kalau sifat, contoh hitam hitam di mana kita katalah ni hitam. Hitam di mana kita ni, kalau dia tanggal dia hilang. Dia tak boleh duduk sendiri, dia kena menumpang. Dia akan binasa kalau dia pisah. Sifat tak boleh berdiri sendiri. Sifat Allah. Qadim, sedia tapi menumpang di sifat Allah. Sifat apa? Sifat ma'ani. Sebab ni ada yang lain semua sifat amr itibari tak ada. Sifat ma'ani saja yang wujud tulis je. Sifat ma'ani tu. Ni. Sifat ma'ani. 7 tu. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 tu. Yang ketiga, baharu tetapi berdiri sendiri. Apa dia tu? Apa dia makhluk umum lagi tu? Baharu tetapi berdiri sendiri. Jirim ataupun jisim. Apa jirim jisim? Zat makhluk. Ingatlah kita bahas ni. Ni mikrofon ni. Saya boleh pegang ketika ni. Hak ni jirim. Diri makhluk tu, ni diri mikrofon tu. Adapun hitam ni warna dia, sifat dia. Kita panggil apa?
Sifat makhluk itu apa? Baharu. Dan juga menumpang, iaitu menumpang di zat makhluk, di jirim. Nama dia apa? Arad. Bukan rod tapi nanti sifat makhluk. Arad. Sifat makhluk. Lagu mana kata ada? Tengok makhluk sudah ni. Tasbih ni. Tasbih ni ada ke wujudi ke ambil itibari? Tasbih ni. Ni tasbih ni wujudi ke ambil itibari? Itu ni. Ha, ada jadi waktu tadi wujud. Takkan tasbih ni ambil itibari perlu pakai apa lama? Ada wujudi ni. Pasti apa wujudi? Benda wujudi ni syarat dia kita kata apa? Boleh capai dengan 5, salah satu daripada 5 pasal Islam. Salah satu, tak boleh semua. Contoh, boleh satu orang ni. Ha, boleh wujud ni. Tambah sikit lagi, hanya boleh tengok tak? Nampak? Makna kata benda ni wujud. Boleh pegang, boleh cium, bom nyata. Ha kan? Boleh cium, boleh tengok, makna kata benda wujudi. Ha, ni zat tasbih. Kita panggil dia jirim. Nampak tak merah di tasbih ni? Ni merah ni jirim ke arad? Arad. Sifat yang menumpang di jirim. Nampak tak merah? Maknanya sifat makhluk tu wujudi. Zat makhluk wujudi, sifat makhluk pun wujudi. Begitu juga zat Allah wujudi, sifat ma'ani Allah pun wujudi. Cuma nanti baru nampak. Tang tu je masalah dia. Faham tak? Jadi 4 ni wujud. Mana pertama saya ulang lagi. Sedia lagi berdiri dengan sendirinya. Itu zat Allah Ta'ala. Yang kedua sedia yakni qadim tetapi menumpang sifat Allah. Menumpang. Tumpangnya lah di zat Allah. Yang ketiga baharu. Hadis benda baharu tetapi berdiri sendiri. Itu zat makhluk. Nama dia jin. Yang keempat baharu dan juga menumpang. Itu sifat makhluk. Nama dia baharu, betul menumpang pula. Kalau orang sebut makhluk, ingat. Kalau orang sebut depan ni, apa maksud makhluk ataupun apa maksud alam, dua ni. Ni alam. Dua ni sebenarnya alam. Alam atau makhluk. Dua ni. Iaitu zat makhluk, sifat makhluk. Dua ni alam. Ni Tuhan. Jangan berkata alam, yang ni Tuhan ni. Bila sebut makhluk, merujuk kepada zat makhluk. Bila sebut alam atau makhluk, merujuk kepada jirim atau arad. Iaitu zat makhluk, sifat makhluk. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Bila sebut Tuhan segala alam, apa dia alam? Jirim, arad. Dua tu je. Tuhan yang menguasai zat-zat makhluk dan sifat-sifat makhluk. Alam, al-alamu yuqsamu ala qismain, a'radun aw ajramun. Alam pecah dua, tak ada lain dari itu dah ulama kata. Sama ada zat makhluk, sifat makhluk. Dua-dua ya, alam. Tu maksud alam apa? Alam takrif dia kullu ma siwa Allah. Tiap-tiap itu lain daripada Allah. Alam. Jadi bila lain daripada Allah, dua aja. Sama ada zat makhluk, sifat makhluk. Langit makhluk. Warna langit arad. Arash zat, kita panggil jirim. Warna arash, contohnya arash dalam hadis sebut hijau. Maka hijau tu arad. Sifat bagi arash, sifat bagi makhluk. Alam dua tu je. Pilihlah ke mana pun lain daripada Allah. Nabi ke, Rasul ke, malaikat ke, wali ke, arash ke, kursi ke, nur ke, istawa ke, apa dia apa, syurga, neraka. Lain daripada Allah, kita panggil makhluk. Bila makhluk, salah satu daripada dua. Jirim, arad. Zat makhluk, sifat makhluk. Dua tu je. Kita panggil alam. Jadi faham tak? Banyak orang yang Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Kita pun tanya, alam-alam tu apa? Dia baru mengaji sebab. Cuba dia tanya sehari lepas tu, minggu dia berdua je tau. Kan? Alam-alam tu apa? Alam tu boleh apa? Alam tu takrif dia setiap sesuatu selain daripada Allah kita panggil alam. Takrif tulis sikit. Apa maksud alam? Setiap sesuatu selain daripada Allah. Setiap sesuatu selain daripada Allah, ada kita punya alam. Makna banyak lah. Ada beberapa perkataan yang sama arti dengan alam. Saya tulis sikit lagi. Tulis dulu. Alam. Setiap itu lain daripada Allah. Lepas tu mana yang kita?
Tanya lagi. Baik, alam tu dia bertanya lagi. Dia baru mengaji isbah. Alam tu pecah pada berapa? Oh, dia tanya. Ada berapa alam? 2 saja. Apa dia? Arak ataupun jirim. Jirim zat makhluk, arak sifat makhluk. Sudah, kita keluar dari topik tu, masuk ke topik asal dia. Jadi barang yang wujud, benda yang ada 4 sahaja. Zat makhluk, zat Tuhan, sifat makni Tuhan, zat makhluk, sifat makhluk, semua 4. Jadi Tuhan ni dia dengar, dia mendengar, sifat sama dan basar dia, sama dan basar dia, dia mendengar dan melihat tiap-tiap yang ada. Jadi ada berapa? 4 saja. Maka dia dengar zat dia, dia lihat zat dia. Dia dengar sifat dia, sifat makni dia, lihat sifat makni dia. Dia lihat zat makhluk, dia dengar zat makhluk. Dia lihat sifat makhluk, dia dengar sifat makhluk. 4 ni sahaja. Cuma kalau waktu azali dulu, sebelum ada makhluk, tak buat makhluk lagi, maka dia mendengar melihat zat dia, dia mendengar dan melihat sifat dia. Tu dia ada tu. Bila dia buat makhluk, tambah 2 lagi. Dia mendengar dan melihat zat makhluk, dia mendengar dan melihat sifat makhluk. Boleh nampak tak ni? Begitu. Allahumma. Baik, lepas tu ada tak kalimah-kalimah lain yang seerti dengan alam. Nanti kalau kita buat lagi tak pening nanti tulis. Apa ni kalimah seerti dalam kitab yang jumpa nanti dalam Quran ada. Lain daripada alam, bahasa Arab panggil alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam ni maksud dia Allahumma salli ala Muhammad. Alam ni maksud dia sesuatu selain daripada Allah. Dalam Quran ditambah pula jadi jamak muzakkar salim, muhyanun. Alami. Atas ni apa ni jamak dulu sebab ada alam. Alami. Sekalian alam. Sekalian alam 2 je. Macam mana sebut pun sekalian alam? Alam 2 je. Jirim, alam. Zat makhluk, makhluk. Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai zat-zat makhluk dan sifat-sifat makhluk. Okay. Baik, lain daripada perkataan alam. Apa lagi sama dengan zat tinggal alam? Makhluk. Apa? Apa maksud makhluk? Yang dicipta. Lagi lain daripada makhluk. Hadis baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyalahi bersalahan Tuhan dengan segala yang baharu. Baharu itu makhluk lah. Tiap-tiap yang baharu itu dipanggil makhluk. Sebab yang tak baharu hanya zat dan sifatnya. Lain daripada zat Allah dan sifat makna Allah, lain daripada itu alam. Bila lain daripada itu alam, lain daripada itu semua baharu ada mula. Ke ada di kalangan makhluk yang qadim? Macam mana berimpun qadim dengan makhluk? Qadim maksud dia sedia. Makhluk nak cipta. Kalau kena cipta ada mula. Macam mana boleh bagi qadim? Hak tu daripada awal mustahil lah. Tak? Ni hadis ni maksud dia baharu. Hampa ingat ada makna tak ada dah tu. Orang hampa bincang duk cari kan. Duk cari taman otak. Ni tengok sebelah taklid dia ni. Apa? Kita tak ada lock tu lah. Kita tak ada lock. Ni baharu. Baik. Baharu ataupun bahasa Arab panggil hadis. Boleh tulis ni hadis. Jamak dia hawadis. Kalau jumpa dalam kitab disebut hawadis itu satulah, cuma ni jamak banyak. Hadis satu, hawadis sekalian yang baharu banyak. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Apa maksud baharu? Baharu maksud dia barang yang ada permulaan bagi wujudnya. Kullu syai'in lahu awwala, bagi tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Itu kita punya hadis. Barang yang ada permulaan bagi wujudnya. Siapa